Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita baca doa dulu sebelum kita mulakan pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina nikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin. Okey. Jadi sebelum kita mulakan pembelajaran kita hari ini, sebelum kita mulakan pembelajaran kita hari ini, kita nak main satu permainan. Dulu 2-3 tahun lepas, kalau rancangan TV terkenal dengan rancangan Tutaria. Mungkin awak tak sempat ke? Okey, kalau tak sempat tak apa. Jadi caranya nak main dalam ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni ada perkataan, ada huruf. Okey, jadi setiap kumpulan ni sekarang ni cikgu nak secara individu. Awak akan sebut dari huruf A sampai Z tu apa perkataan yang awak nak pilih. A, alif. Awak dulu. Pilih satu perkataan, alif. Huruf T. Okay, ada huruf T. Nadia. A sampai Z. T dah ada kecuali T. A. Ada huruf A. Terus L. Oh, dah nampak dah buka dah ni ha. L. U. Ada U. Okey, sekarang siapa boleh teka apa perkataan sebenarnya dalam tu? Okey, tunggal. Okey, kita tengok sama-sama. Betul ke tidak? Perkataan tunggal. Betul. N. G. Tak betul. Okey, perkataan tunggal. Kita pernah belajar sebelum ni berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan tunggal. Ibu tunggal. Ha? Ibu tunggal. Ibu tunggal. Okey, lagi? Anak tunggal. Anak tunggal. Babi tunggal. Babi tunggal. Ada lagi apa? Ayam tunggal. Nenek tunggal. Ayam tunggal. Ayam tunggal mana? Saya tak pernah tengok ayam tunggal. Dia selalunya sekawan ayam kan? Tak ada, dia sekor-sekor dia saja. Jadi tunggal ni dalam bahasa Melayu penting. Kalau awak tak menguasai kata dan ayat tunggal, maka awak tak mungkin boleh menguasai ayat-ayat yang lain. Okey? Jadi kita tengok kat sini ya. Apa yang dimaksudkan dengan tunggal? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Apa yang dimaksudkan dengan tunggal? Kita nak belajar perluasan predikat dalam ayat. Okey, kita dah belajar sebelum ni kan? Perluasan predikat dalam ayat. Maksudnya kita nak kembangkan ayat kita dalam predikat ayat. Jadi apa sebenarnya ayat tunggal? Ini ada teka-teki ya. Ada bermacam jenis ayat disusun indah membawa mandat. Tahu mandat? Okey, ada pesanan dah. Dalam tu ada maklumat. Okey. Tinggalku sendiri tiada sepakat. Dia kata dalam rumah
tunggal. Ayat, baca sama-sama. Ayat yang mempunyai hanya satu subjek dan satu predikat. Ayat tunggal ni maksudnya ayat yang hanya ada satu subjek dan satu predikat. Okey, kita tengok contoh dia. Okey, subjek dan predikatnya. Kita belajar kata nama, kata sendi, kata kerja, kata adjektif. Kita tengok Kamalia menari. Okey, tengok subjek hanya ada berapa? Satu. Dia tak kata Kamalia dan Ali menari, tak ada. Hanya seorang aja. Kamalia ni adalah frasa nama bagi orang. Kita tengok predikat pula. Menari. Menari tu apa dia? Apa dia? Kata kerja, perbuatan ataupun aktiviti. Takkan kita nak tulis Kamalia. Boleh? Ataupun Kamalia Ali. Tidak membawa maksud. Ingat ya, ayat ni bila kita bina ayat, dia mesti membawa maksud. Okey? Ataupun kalau kita nak guna frasa nama juga, Kamalia adik saya. Adik saya pun frasa nama sebab adik. Kata nama Am. Boleh. Okey. Kita tengok yang seterusnya. Kereta Ali besar. Kereta Ali besar. Apa dia? Frasa apa? Frasa nama besar. Besar? Kata? Memanglah kata. Besar kata kerja. Kau macam mana nak buat kerja besar? Macam ni. Besar. Boleh? Besar. Apa dia? Kecil, kurus, comel, cantik, gemuk. Bolehkah dikerjakan? Kalau dia tak boleh dikerjakan, dia bukan kata kerja. Dia kata apa? Predikat. Kata hukum. Dia adalah frasa adjektif, sifat. Sifat saya cantik, saya putih, saya tinggi, saya kurus. Sifat. Dia tak boleh dikerjakan sifat ni. Dia dah ada dekat kita. Rambut kerinting, lurus, pendek, panjang. Okey. Rasa pun tak boleh lagi. Okey, kita tengok pula yang ketiga. Mereka ke bandar. Mereka rasa apa? Rasa nama. Okey, ke bandar? Tempat. Bandar? Tempat. Bandar tu nama tempat. Rasa nama lah juga. Tempat. Ke tu tempat. Ada tempat nama tu. Saya nak pergi ke. Yang ni dia panggil frasa sendi nama. Dia penghubung kepada nama ni. Macam tangan kita ni sendi. Kalau tak ada sendi ni, bahagian ni dengan bahagian ni tak boleh bersambung. Dia kena ada sendi. Mereka bandar. Betul? Mereka ke bandar. Barulah maksudnya betul. Takkan orang ke bandar. Macam awak tu selalu sebut cikgu tandas. Cikgu tandas. Sepatutnya cikgu izinkan saya ke tandas. Okey. Kita terus. Okey, kita tengok lagi jelas tentang pembinaan subjek dan predikat dalam ayat. Ni kita nak pergi kepada ayat tunggal. Yang kita nak belajar ni lah. Awak kena tahu apa itu ayat tunggal. Kalau tidak, macam mana awak nak bina ayat? Adakah ayat yang awak bina tu ada subjek, ada predikat? Okey ya? Okey, apa dia subjek, apa dia predikat? Okey. Subjek. Bagian ayat. Subjek kita buat kat bawah. Subjek dia berada di depan, predikat duduk belakang. Kalau subjek berada di belakang, itu dia panggil ayat sosam.
depan. Ada ayat songsang. Tapi hari ini kita nak mengenal ayat tunggal yang tak songsang. Okey ya? Tengok ya, bahagian ayat yang diterangkan. Predikat pula menerangkan subjek. Dia menerangkan apa tu subjek ataupun ke mana subjek. Okey, siapa subjek tu? Okey, terus. Apa kaitannya dengan ayat tunggal dengan subjek dan predikat? Kenapa dalam ayat tunggal perlu hadir subjek dan predikat ni? Okey. Tengok. Dia kata kerana apa? Baca. Ayat tunggal adalah ayat yang terbina daripada dua bahagian, yaitu subjek dan predikat. Sebab dalam ayat tunggal ni dia terbahagi dua. Kena ada subjek, ada predikat. Kalau ada subjek saja tak boleh jadi ayat. Kalau ada predikat saja pun tak boleh jadi ayat. Tiba-tiba berlari. Ataupun aku. Subjek kan? Aku tak jadi ayat. Kita belajar berkenaan dengan ayat. Okey. Kita tengok. Objektifnya. Apa yang tengok objektif? Okey, contoh. Dia membaca akhbar itu. Apa yang menerangkan? Dia. Apa yang diterang tentang dia? Membaca akhbar itu. Jadi yang diterangkan itu, yang menerangkan itu adalah dia. Okey? Jadi dia ni diterangkan dalam predikat. Dia ni membaca akhbar itu. Okey, betul. Dia membaca akhbar itu. Dia ni rasa apa? Rasa nama membaca. Rasa kerja membaca, ambil baca. Perbuatan itu kerja lah. Okey ya? Faham tak tentang subjek dan predikat? Okey, dalam ayat tunggal ada apa? Ada subjek dan ada predikat. Okey, contoh lagi. Ayah Ali berbuang. Mana subjek? Ayah. Apa tu Ali berbuang? Ayah Ali. Subjek berbuang. Jadi ayah Ali ni rasa apa? Berbuang. Rasa nama juga. Kan dia boleh terdiri dari frasa nama, frasa kerja pun boleh. Ayah Ali berbuang. Okey. Asri menganyam tikar membuang pada setiap minggu. Ini panjang sikit. Mana subjek? Asri. Predikat? Menganyam tikar membuang pada setiap minggu. Tengok jawapan awak betul ke tidak? Pandai. Bagi tepukan kecil. Sebab paling sikit tu ada. Belum banyak lagi. Kita lebih lagi tadi. Ya? Kita tak payah buat kuis lagi. Okey? Jadi, fokus cikgu hari ini kita nak pergi kepada kita dapat kan? Okey. Tajuk kita pergi kepada perluasan predikat dalam ayat tunggal. Kita guna apa? Subjek. Kita nak membina subjek dan predikat ni, nak memudahkan awak, kita guna gambar supaya awak nampak rasa apa yang ada dalam gambar. Okey. Tengok. Ada gambar. Awak tengok gambar tu, mana subjek dia? Mak, ibu, lagi? Bumi, tuan sini. Ikutlah kakak, nenek. Ikut pandangan awak, tapi nenek tu muda sangat kan? Okey.
Jadi subjeknya mungkin ibu, mungkin mama, mungkin Puan Siti. Umi. Okey. Jadi predikatnya apa? Predikatnya apa? Sedang membawa air. Membawa ke tu? Membawa. Membawa. Menghidang. Menghidang. Semua tak betul. Puan Siti ni dia sedang menatang selulang air. Bawa macam ni dia tak panggil bawa. Dia panggil menatang. Itu pun tak boleh menguasai lagi. Macam mana nak bina ayat? Rasa pun tak boleh. Okey, kita tengok. Jadi kita nak tengokkan perluasan predikat berlaku dalam ayat tunggal kita ni. Cikgu guna jadual supaya awak nampak macam mana awak nak buat perluasan dalam predikat ayat. Okey. Sekarang tengok contoh. Daripada menatang dulang tu, ibu menatang dulang. Okey. Ada satu subjek dan satu predikat. Jadi kita nak membuat perluasan. Kita nak luaskan sehingga ayatnya menjadi macam ni. Okey? Kita nak luas Lutfi Hadi sehingga ayatnya menjadi gramatis dan lengkap macam ni. Inilah yang ayat yang kita nak buat bahagian A. Bukan ayat yang pertama ni. Okey? Kita nak ada perluasan dalam predikat ayat kita. Bukan kita ambil ibu menatang dulang. Habis ayat. Ayat memasak nasi. 5 ayat itu saja. Tak ada perluasan. Maka setakat dekat 1 je lah pandai kitanya. Setakat dekat 1 je lah kan. Ayat dekat 1 kan. Ali bermain bola. Aminah membaca buku. Itu je lah. Kita sekarang dah darjah 5. Kita nak berlaku perluasan dalam predikat yang ayat kita bina tu. Sehingga menjadi ibu menatang dulang berisi air untuk tetamu semasa hari lahir anaknya. Okey, kita tengok perluasan. Nombor 2. Ibu menatang dulang berisi air. Perluasan berlaku pada perkataan berisi air. Yang ketiga, menatang dulang berisi air sirap. Perluasannya ada perkataan sirap. Okey. Yang keempat, apa dia pertama? Yang pertama? Okey, kita tengok juga. Perluasan juga berlaku di hadapan ayat. Bukan di belakang saja. Kita tengok yang ni di belakang akhir kan? Tapi perluasan predikat juga boleh berlaku di tengah-tengah ayat. Okey? Jadi kita kena buka cara kita berfikir. Jangan kita nak sambung ayat tu di bahagian belakang je. Mungkin dekat tengah pun ada perkataan yang kita boleh tambah. Okey. Ibu menatang dulang berisi air untuk tetamu. Jadi penambahannya untuk Tetamu. Okey. Boleh faham? Boleh. Boleh faham perluasan predikat? Boleh. Okey, cikgu nak minta awak buat ni. Latihan 1. Okey. Siapa tu? Ali. Okey, kita ambil sebagai Ali. Sepatutnya berada dalam ruangan subjek ke predikat? Berada dalam subjek. Dia buat apa? Yang pertama. Menyapu sampah. Dia tengok betul kalau kata menyapu sampah ni. Menyapu. Buatannya menyapu. Mungkin menyapu sampah pun boleh. Menyapu daun-daun kering pun boleh. Menyapu pupuk kering pun boleh. Tapi perbuatan dia Menyapu. Okey. Jadi tugas awak, cikgu nak awak kembangkan, luaskan predikat dalam ayat ni. Cikgu dah letak tu. Tu Cina, cikgu letak Acong sedang menyapu. 5 ayat tu ada subjek dan predikat. Jadi sekarang ni cikgu akan panggil seorang-seorang untuk kait dekat depan ni. Apa perkataan yang awak boleh tambah untuk meluaskan predikat dalam ayat. Jadi awak fikir kejap. Okey, ayat pertama kita tak payah buat perubahan. Ayat yang kedua. Siapa nak cuba?
sini. Yo. Okey, awak tarik. Okey. Acong sedang menyapu sampah. Okey, ada Hanan. Ayat yang ketiga. Perkataan tu mungkin boleh berada di tengah. Dia. Okey. Apa yang tertinggal kat situ? Titik. Hanan dia tak letak tak ada titik. Okey, kita tengok. Yang keempat, siapa lagi boleh tambah? Sekarang ni dah ada pertambahan di halaman rumah. Apa lagi perkataan yang kita boleh tambah untuk meluaskan predikat ayat? Cepat. Siapa boleh? Okey, Tasha. Tadi angkat tangan. Main-main je. Okey. Di halaman apa? Tengoklah. Selalunya orang sapu-sapuan ni bila? Tengoklah alat yang dia pegang. Itu guna gambaran sangat. Di mana tu? Di halaman rumah. Cantik tu. Ada ke dia guna alat kat situ? Okey. Siti Nasrah. Itu setujuannya gambar. Kita kena tengok semua. Alat apa yang dia pegang. Dia duduk macam mana. Duduk bertinggung ke, berdiri ke, berlari ke. Kita kena perhatikan gambar. Okey, menggunakan tarik je. Tambah di halaman rumah. Okey ya, tambah di halaman rumah. Kita tak mau tinggal keadaan tu. Okey. Dan akhir. Nak orang lain. Tak nak Mio aja. Cepat. Dia kata Acong sedang menyapu menggunakan penyapu di halaman rumah. Penyapu apa benda? Okey, halaman rumah ni kenapa dia rajin sapu? Adakah rumah tu rumah kesayangan dia? Ataupun banglo baru dia? Supaya apa? Apa tujuan dia menyapu? Itu yang kita nak kembangkan. Okey, kat sini. Okey, supaya awak lebih senang nak menaik penambahannya. Kita buat ni dulu. Okey, awak tambah je. Mana awak nak letak? Okey. Kerana awak nak tambah kat mana? Kat tengah ke kat belakang dia? Tak payah dah fikir kat sini, tarik sekarang. Nak tambah kat mana? Angkat tangan tadi nak tambah kat mana? Kalau fikir kita bagi kat orang lain. Okey, kat ini. Tambah kat mana? Kita tak boleh datang fikir kat sini. Kita kena fikir tempat duduk awak. Nanti orang lain mestian dia nak bagi idea dia kan. Tengok awak memikir. Okay, supaya okey. Jadi kesudahannya apa ayat yang kita dapat? Acong. Okey.
tengok yang kedua pula. Cikgu besarkan sikit dulu. Yang kedua. Siapa tu? Membaca berita. Membaca berita ataupun wartawan. Pemberita ataupun wartawan. Boleh. Okey, dia buat apa? Memberi berita. Nak ambil berita. Membaca berita ataupun menyampaikan berita. Okey. Jadi subjeknya siapa? Pemberita lah yang paling tepat. Pemberita. Predikatnya menyampaikan berita. Okey, tengok. Okey, apa perluasan predikat yang awak buat pada ayat tu? Awak tengok ada dalam gambar tu ada jam, ada tajuk. Itu semua penting. Maklumat yang ada dalam gambar kita kena ambil perhatian untuk kita masukkan dalam perluasan predikat kita. Okey ya? Ibu terpaksa kecilkan ni sebab awak ni tak boleh tarik tempat besar ni. Okey, siapa orang lain pula? Pemberita, membaca berita ataupun pemberita itu menyampaikan berita. Okey. Okey, Alif. Alif. Jangan tanya cikgu nak pilih apa ni. Okey, titik kat sini. Okey, membaca berita itu menyampaikan berita terkini. Bagus. Ada tu dalam tajuk tu. Maksudnya awak memang peka dengan gambar ni. Okey, yang ketiga. Berita terkini. Boleh? Okey, so. Anggur isu. Sebelah sana tak terlibat pun. Sebelah sini sebelah sini dah pandai-pandai lah ni. Sebelah sana belum lagi. Pada jangan guna komputer lah ni, kan? Nak cari huruf, mesti berbangga hari ni boleh guna komputer. Main komputer main game je kan, tak tarik-tarik. Bila cikgu suruh tarik lambat lah, bukan tak pandai main kan? Isi je setiap hari. Tapi main Facebook, main game, tarik-tarik. Kau berapa tu? Kau berapa tu? Kau apa nak tulis? Tu, kau apa? Okey, tarik dulu. Nombor atas tu. Okey, berapa? Oh, dah sampai sini dah.
Okey, apa lagi? Menyampaikan berita tentang MH370. Selain, tangan pula Darwisha. Boleh? Aiman? Lego? Boleh? Ada idea? Auni? Okey. Rafiq? Oh, lelaki aktif tak apalah, ramai orang boleh dah hari ni. Lelaki. Ikutlah nak sambung kat mana? Kat depan boleh, kat depan boleh, belakang pun boleh. Okey, tentang kematian. Kematian apa ni? Seekor anak kucing. Okey, yang terakhir. Nak tambah kat mana yang terakhir? Tak, yang terakhir. Okey, kat sini. Sekali lagi. Untuk anak kali ni dia datang tak pemikiran. Dia bawa dah fikiran dia. Tak apa dah cukup ni. Sebab dia dah titik kat sini, maka dia ada ni jadi besar dan dia tak titik. Okey, terus je sama. Okey. Jadi kita tengok keseluruhannya ayat awak ni. Tu dia. Okey. Jadi tengok ayat yang kelima. Inilah penghasilan ayat yang dalam bahagian A tu. Awak nak hasilkan macam ni lah. Dia melalui proses perluasan predikat. Okey? Tak ada lah awak nak kena ayat. Membaca berita itu menyampaikan berita. Itu titik. Dah habis ayat nombor pula. Kita nak kena tengok maklumat. Kita tengok kenapa. Berkenaan dengan apa. Okey. Tengok ayat terakhir. Baca sama-sama. Darwisha nak baca. Tengah Darwisha baca ayat terakhir. Kuatlah Darwisha, lembut sangat, buat sen. Tentang kematian di dunia. Jadi bagus tak ayat tu? Bagus. Jadi baguslah ayat tu. Jadi macam ni lah yang kita nak hasilkan. Jadi kenapa kamu perlu diajarkan dari sentiasa? Sebab bahagian A tu awak tak buat pun perluasan dalam predikat ayat. Siti Nasrah. Bila nak dapat A. Kalau tak ada perluasan, kita tak boleh dapat A dalam bahasa Melayu. Senang atau susah? Senang atau susah nak luaskan predikat ayat? Okey. Jadi cikgu nak tanya lagi sekali sebelum cikgu tamatkan kita punya pembelajaran hari ini. Cikgu nak tanya kita belajar tentang apa? Ayat. Okey. Sasha, kita belajar tentang apa? Ayat. Ramai ni Sasha. Tentang ayat tunggal. Okey, duduk bagus. Ayat tunggal terdiri daripada apa? Auni. Auni lah. Ni orang panggil
Okey, ini. Dalam ayat tunggal ada subjek dan ada Predikat. Okey, ada berapa subjek dan berapa predikat dalam ayat tunggal? Lihat. Berapa subjek dan berapa predikat dalam ayat tunggal? Berapa? Ada berapa subjek? Dalam ayat tunggal? Ada 1 predikat. 1, ada kawan cakap 5. Belum ajarlah Madiha ni tak pandai. Maksudnya siapa yang tak faham tentang penggunaan ayat tunggal? Siapa tak faham? Siapa tak tahu lagi macam mana nak luaskan predikat dalam ayat tunggal? Lutfi Hadi. Boleh? Okey. Kalau Lutfi Hadi dia kata boleh. Okey, dia buat apa tu Lutfi Hadi? Lutfi Hadi. Dia buat apa tu? Dia buat apa tu? Bagi nama dia. Siapa ni? Lelaki ke perempuan? Siapa? Bangun dah Lutfi. Bagi nama dia. Lutfi. Aiman buat apa? Aiman buat apa? Apa perbuatan yang dilakukan dalam gambar? Apa tu? Kalau macam ni. Apa dia? Siapa tentang Aiman? Okey, Mio. Dia buat apa tu? Mengangkat ke tu? Membawa. Okey. Bagi ayat? Membimbing. Kalau menjinjing dia guna 2 jari. Dia selalu cakap kan? Okey. Kalau dia guna 2 jari, tapi selalunya membimbing dan membimbing dan menjinjing ni dia hanya ada 1 saja. Tapi kalau ikut kamus dewan, menjinjing ni dia bawa dengan 2 jari benda yang ringan saja. Plastik yang kecil kita pergi supermarket pasar raya tu kan? Itu kita panggil menjinjing. Okey, siapa boleh bina ayat yang letak? Tak nak dia membimbing apa benda je. Okey. Aiman membimbing 1 ke 2? Apa penjodoh bilangan untuk benda ni? Benda apa tu? Pisang. 2 pisang? 2 tanda? 2 tangkai? Okey. Bagi subjek ayat. Sedang menebar jala di sungai. Kuasa waktu di luasan kan? Menebar jala di sungai. Baru 1 luasan. Okey. Alif. Ayam lempar dalam Sungai Perak. Di Sungai Perak baru 2 kawasan. Okey. Asna. Aina. Okey. Okey, di laut. Ayam menebar jala di laut untuk menangkap ikan. Okey, kawasan ada 4. Okey. Jadi, setakat tu saja. Awak ni perlukan banyak latih budi. Kalau awak tak tahu macam mana menjelaskan ayat, awak buatlah orang grafik tu. Okey, supaya memudahkan awak mendapat ayat yang baru. Kalau awak rasa kalau cikgu bagi gambar macam ni, mana lebih senang nak guna orang grafik daripada cikgu boleh jadi ayat orang. Lebih senang guna orang grafik. Cuma dia rumit sikit kan. Awak kena rajin membina orang grafik dan meluaskan